Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membuat pembentangan tentang epistemologi serta perkembangan dan kepentingannya dalam Islam. Jadi saya akan mengupas serba sedikit tentang apa itu epistemologi. Manusia di atas muka bumi ini adalah satu makhluk yang mempunyai akal dan selalu mempunyai sifat ingin tahu. Dan sifat ingin tahu inilah yang membuatkan manusia sentiasa berfikir dan mempunyai persoalan-persoalan di dalam minda mereka seperti siapa, di mana, mengapa dan banyak lagi persoalan-persoalan yang lain. Dan persoalan-persoalan yang timbul ini akan membuatkan manusia lebih cenderung untuk mencari penyelesaian serta solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi pada saat dan pada ketika inilah manusia itu dikatakan telah mula berfalsafah dalam maksud yang bersederhana. Sebelum saya pergi lebih lanjut kepada apa sebenarnya maksud di sebalik perkataan epistemologi, saya ingin share satu hadis daripada hadis riwayat Muslim yang bermaksud sesiapa yang menempuh satu jalan kerana mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya beribu jalan untuk ke syurga. Jadi hadis ini menerangkan tentang betapa pentingnya manusia untuk sentiasa mencari ilmu pengetahuan kerana mencari ilmu ini adalah satu perkara yang amat dituntut dalam Islam. Jadi kita pergi kepada apa itu epistemologi. Epistemologi adalah satu cabang falsafah yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Maksud epistemologi dari segi istilah, ia berasal daripada satu perkataan Yunani, episteme yang membawa maksud pengetahuan dan juga logos yang membawa maksud hujah yang logik. Dari segi istilah pula, epistemologi ini bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Jadi saya akan memberi peluang kepada rakan-rakan saya untuk menerangkan lebih lanjut tentang epistemologi. Terima kasih Airin. Seterusnya, kita akan teruskan dengan epistemologi dunia. Epistemologi adalah salah satu cabang falsafah dan jumlah perbincangannya merangkumi hampir keseluruhan isi falsafah itu sendiri. Epistemologi boleh didefinisikan sebagai teori pengetahuan. Epistemologi juga boleh didefinisikan sebagai cabang falsafah yang mengkaji asal-usul atau sumber-sumber ilmu. Ia mengkaji asal-usul atau sumber, struktur, kaedah dan kesahihan ilmu pengetahuan. Ilmu atau pengetahuan adalah sesuatu yang sangat asas dalam kehidupan manusia. Kita semua memerlukan ilmu dalam kehidupan kita. Namun, dalam memahami sumber dan cara memperoleh pengetahuan itu, terdapat perbezaannya. Sehingga kemudiannya akan membawa kepada pengetahuan agama dan pengetahuan duniawi. Menanggapi masalah sumber sains iaitu sains epistemologi, terdapat perbezaan yang sangat ketara antara Islam dan Barat. Kita dapat mengetahuinya melalui pelbagai sumber-sumber ilmu itu tersendiri. Sumber epistemologi menurut Islam meliputi Al-Quran dan sebagai sumber utama dan disokong oleh ijtihad sebagai asas pelengkap. Sementara sumber epistemologi menurut Barat hanya pada akal sahaja iaitu ratio, yang kemudiannya dari teori ini menimbulkan tiga arus utama di Barat iaitu rationalism, empiricism dan kritikan.
Epistemologi Barat atau dikenali sebagai The Occident merupakan satu pemikiran melibatkan pengetahuan yang diperolehi melalui panca indera dan aliran pengetahuan akal sebagai sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam erti kata lain, epistemologi Barat ialah cabang falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan. Terdapat 4 mazhab dalam pemikiran epistemologi ini, iaitu yang pertama ialah mazhab rasionalisme. Apakah itu mazhab rasionalisme ini? Mazhab ini ialah suatu mazhab yang berpendapat bahawa akal adalah sebuah kuasa tertinggi dalam mengenali sesuatu hakikat, di mana akal mampu untuk mengetahui segala-galanya. Antara tokoh yang terkenal dalam pegangan mazhab ini adalah René Descartes atau dikenali sebagai Cartesius. Banyak sumbangan beliau dalam bidang sains dan matematik, sehingga kan beliau digelar sebagai bapa matematik moden. Salah satunya ialah beliau mewujudkan koordinat Cartes yang mengasaskan geometri analisis, satu penghubung antara geometri dan algebra yang amat penting terhadap rekaan analisis dan kalkulus. Yang kedua ialah mazhab empirisisme. Mazhab ini memiliki satu kepercayaan bahawa akal itu tidak wujud. Akan tetapi, yang wujud hanyalah deria semata-mata yang membuatkan manusia itu mampu untuk mengetahui. Erti kata lain, manusia mampu untuk mengetahui sesuatu adalah disebabkan oleh pengalaman yang ditempuhi oleh seseorang itu. Antara tokoh yang berpegang kepada mazhab ini ialah David Hume. David Hume mempunyai kepakaran dalam fahaman positisme logik, utilitarianisme, teologi, sains kognitif dan pemikiran yang lain, sehingga kan hari ini beliau dikenali dalam falsafah epistemologi, naturalis dan keraguannya yang begitu terpengaruh. Yang terakhir ialah mazhab Cartesian. Mazhab ini diwujudkan oleh biografi tokoh dunia yang mana memiliki pemikir moral manusia, iaitu Immanuel Kant pada abad ke-17. Beliau merupakan seorang ahli falsafah Jerman yang begitu terpengaruh pada akhir zaman pencerahan. Beliau membuat pernyataan bahawa nilai moral adalah salah satu hasil daripada perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan dijadikan satu pengajaran kepada sesuatu aktiviti dan menolak teori utilitarisme. Pada slide yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang 3 tokoh epistemologi bagi bahagian timur. Suatu masa dahulu di dunia timur, idea serupa telah berkembang. Sebagai contoh, rasionalisme dan empirisme juga mempunyai tujuan yang jelas dapat menggantikan fikiran tradisional pada zaman kini. Empirisme menjadi sikap asas semua bentuk penyelidikan ilmiah. Pengetahuan juga harus berdasarkan pemerhatian yang empirical. Pertama, Ibnu Taymiyah dan John Locke adalah 2 pemikir hebat dalam bidang empirisme. Ibnu Taymiyah terkenal di timur dan John Locke pula terkenal di barat. Ibnu Taymiyah dan John Locke adalah 2 pemikir hebat dalam bidang empirisme. Ia boleh diperolehi melalui pengetahuan dalaman dan pengetahuan intelektual nars yang mengatakan bahawa konsep epistemologi ini akan mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan. Dalam tahap pengetahuan ini, persepsi deria adalah tahap pengetahuan terendah dan persepsi spiritual berada di tahap tertinggi. Kedua, idea pemikir Islam adalah seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkun, Nars Samit Abdul Zaid, Abdullah Naim dan Fatimah Mernisi telah memberikan sumbangan besar untuk mengubah cara berfikir Farid Azad, iaitu tokoh yang kedua.
Salah satu keunikan Farid Ezek sebagai watak yang pelbagai, dia mengisi sumber maklumat dengan membaca data tanpa ragu-ragu dengan memberi tumpuan kepada pelbagai tradisi klasik. Sumber ideanya menunjukkan ciri-ciri Islam dan juga manusia itu sendiri dan multinalar kontemporari. Selain tokoh dan sarjana yang berpengaruh pemikirannya juga, beliau menemukan latar belakang sosial dan agama mempengaruhi suasana Afrika Selatan pada tahun 1940 hingga 1980. Ini merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang berkaitan secara langsung kepada kelahiran kaedah tafsiran Farid Ezek. Yang ketiga pula ialah Mu'tazilah. Mu'tazilah percaya bahawa Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia dalam menentukan kehendak dan tindakannya sendiri kerana Tuhan tidak mutlak dalam kehendaknya. Tuhan mempunyai kewajipan untuk bersikap adil dan kewajipan untuk dipatuhi serta kewajipan untuk memberi nafkah. Berkenaan dengan tingkah laku manusia, kehendak mutlak Tuhan adalah terhad kerana orang membuat keputusan mengikut kehendak dan keinginannya. Abdul Al-Jabbar, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang terkenal dalam buku ini iaitu Syarh Al-Ushul Al-Khamsah, menjelaskan bahawa tingkah laku manusia tidak terbina sendiri kerana ia dicipta oleh manusia, perbuatan manusia sendiri. Ini menunjukkan bahawa tingkah laku manusia tidak disebabkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan hanya mencipta kekuatan dan manusia yang menggunakan kekuatan ini untuk mencapai sesuatu perbuatan. Epistemologi dan pandangan Islam. Epistemologi Islam mengambil titik permulaan sebagai subjek yang membicarakan falsafah ilmu pengetahuan. Satu pihak berpendapat bahawa epistemologi Islam iaitu Islam berpusat kepada Allah, iaitu Allah sebagai sumber pengetahuan dan juga sumber kebenaran. Ada juga yang berpendapat bahawa falsafah ilmu Islam berpusat kepada manusia, iaitu manusia sebagai pencari ilmu. Di sini manusia berfungsi sebagai subjek mencari kebenaran. Pendapat ini berdasarkan pada alasan bahawa manusia sebagai khalifah Allah berusaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan sambil memberikan tafsirannya. Para cendekiawan pada masa lalu menyusun ilmu usuluddin untuk mencegah bid'ah daripada membingungkan dan menangkis serangan terhadap pemikiran falsafah. Masalah kepercayaan dan pemikiran yang menimpa ummah pada masa itu dirangka menurut kerangka perdebatan dan orientasi perdebatan menimbulkan salah faham dan merosakkan pemikiran. Menurut ulama usuluddin, konsep epistemologi berikut mencerminkan peranan ahli falsafah Islam. Prinsip-prinsip epistemologi Islam. Yang pertama adalah syubhah, suatu perkara yang tidak dapat dipastikan kebenaran. Yang kedua adalah yakin, iaitu keyakinan terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah akal, iaitu fungsi intelek dalam menentukan kebenaran pengetahuan. Yang keempat, wahyu, perantaraan ilmu berasaskan istilah tanzil, wahyu dan kitab. Yang kelima adalah Al-Quran itu sendiri, iaitu sebagai konsep ilmu melalui makna Al-Quran. Yang keenam adalah muhkamat dan mutasyabihah. Muhkamat adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang nyata dan jelas erti dan maksudnya. Manakala mutasyabihat adalah pula ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandungi makna yang tidak jelas. Sumber-sumber ilmu epistemologi Islam terdapat 4. Pertama adalah panca indera. Kedua adalah akal. Ketiga adalah berita yang nyata atau berita yang benar. Yang keempat adalah wawasan. Tokoh epistemologi Islam iaitu Ibn Khaldun. Latar belakang Ibn Khaldun adalah keturunan Arab yang berhijrah ke Tunisia dari Spanyol. Bekerja pada pemerintahan Abu Muhammad Tafrakin di France sebagai setiausaha. Ibn Khaldun juga adalah seorang sarjana, penulis dan ahli politik pada abad ke-14 Islam. Beliau juga telah menulis sebuah kitab iaitu Muqaddimah yang diakui sebagai buku tokoh yang terkemuka. Konsep ilmu menurut Ibn Khaldun
Ibn Khaldun berpendapat bahawa kedudukan manusia lebih tinggi daripada haiwan kerana pengetahuan dan rasa ingin tahu pada manusia. Pengetahuan yang dapat ditingkatkan dengan penambahan baikkan eksperimen dan latihan. Sebilangan orang memperolehi ilmu pengetahuan dalam masa yang singkat dan ada juga yang memperolehi ilmu pengetahuan dalam masa yang panjang. Sumber ilmu menurut Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menyatakan terdapat 3 sumber ilmu yang dapat diperolehi melalui epistemologi Islam. Yang pertama adalah tabiat. Itu ilmu dapat dicapai melalui tabiatnya sendiri. Menurut Ibn Khaldun, akal dapat mengetahui setiap perkara menggunakan 5 panca indera. Yang kedua adalah jiwa itu sendiri. Jiwa dapat dicapai secara rohani tanpa panca indera. Jiwa ini juga disebut sebagai kecerdasan akal. Yang ketiga adalah para nabi. Wahyu adalah sumber pengetahuan penting dalam kehidupan manusia. Ilmu wahyu harus menjadi pedoman dalam kehidupan seharian manusia kerana ia adalah ilmu yang disampaikan oleh Tuhan pada manusia melalui para nabi. Ilmu terbagi kepada 2 jenis, iaitu ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli adalah ilmu yang bersumberkan pada wahyu seperti ilmu tafsiran, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu faraid, ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Ilmu akli pula adalah diperoleh daripada pembelajaran berdasarkan akal dan persekitaran seperti sains fizik logik, perubatan, pertanian, ilmu metafizik, sihir, tisalmat dan sains huruf rahsia. Punca yang menyebabkan berlakunya epistemologi dalam kehidupan manusia, yang mana salah satunya ialah mempersoalkan bagaimana seseorang itu mampu untuk mengetahui sesuatu. Terdapat banyak persoalan yang wujud berkaitan dengan apakah itu ilmu. Daripada para tokoh-tokoh epistemologi, manusia mampu untuk mengetahui sesuatu adalah disebabkan oleh ilmu yang diperoleh oleh manusia tersebut. Secara dasarnya, asas ilmu itu adalah tahu dan kebenaran bagi sesuatu hal tersebut. Definisi ini melibatkan kepercayaan yang mesti disertakan alasan yang mempunyai penjelasan. Misalnya, sekiranya seseorang epistemologi itu mengetahui sesuatu, mereka harus mempunyai sebuah alasan disertakan penjelasan yang logik akal manusia. Syed Muhammad Dawilah Al-Idrus pernah menyatakan bahawa epistemologi ataupun teori ilmu ini adalah salah satu asas pengkajian dalam ilmu falsafah. Selain daripada itu, epistemologi juga berpunca disebabkan oleh kajian yang dilakukan mengenai tabiat pengetahuan ataupun pengetahuan semula jadi. Hal ini adalah kerana perkara yang dibincangkan adalah berdasarkan pemikiran atau kerohanian. Contohnya, seperti epistemologi idealisme di mana aliran ini adalah hampir kepada agama dan kerohanian. Aliran ini wujud apabila para manusia mulai ragu-ragu kepada pengalaman yang diperoleh kerana mereka hanya percaya kepada akal sahaja. Akan tetapi dari segi epistemologi realisme, mereka percaya bahawa wujudnya alam luar yang bebas di mana akal mampu menanggapi kesemua idea melalui indera tidak lebih daripada rumus akal. Akhir sekali, epistemologi yang berlaku dalam kehidupan manusia adalah kemungkinan pengetahuan dan batas kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini adalah kerana para tokoh percaya bahawa manusia juga mempunyai batasnya yang tersendiri, seperti memperoleh pengetahuan. Seterusnya, kita pergi lebih lanjut tentang
kesan-kesan epistemologi dan saya ingin mengupas tentang kesan-kesan epistemologi terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Yang pertama, kita pergi kepada kesan epistemologi terhadap individu. Apabila seseorang itu telah mempunyai ilmu pengetahuan di dalam dada mereka, maka mereka akan dapat membezakan dan meletakkan sesuatu perkara itu di tempat yang sewajarnya. Hal ini bermaksud mereka dapat membezakan antara mana yang baik dan juga mana yang tidak baik, kerana mereka sudah mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang banyak hal dan mempunyai pengalaman di dalam hidup mereka. Sebagai satu contoh, manusia memang akan dapat tahu membezakan mana yang bersih dan juga mana yang tidak bersih, dan akan meletakkan dan akan mengasingkan dua benda tersebut di tempat yang berbeza. Dengan adanya ilmu ini dalam setiap manusia, mereka mampu untuk membimbing dan juga menjaga diri sendiri ke arah yang lebih baik. Kita lihat pula tentang kesan epistemologi terhadap masyarakat. Epistemologi dapat membantu manusia untuk memahami cara dan arah seseorang manusia itu berfikir. Hal ini adalah kerana ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia membolehkan mereka memahami dan juga berkomunikasi antara satu sama lain dengan baik. Bukan itu sahaja, ia malah dapat mengukuhkan tamadun mereka melalui pemikiran yang sejajar. Perkara ini juga mampu mempengaruhi peradaban manusia yang lain kerana kemajuan dalam membina tamadun serta kebolehan untuk berkomunikasi dapat dijadikan bimbingan dan pengetahuan baru terhadap tamadun manusia yang lain. Okey, cuba kita bayangkan jika manusia tidak terdedah dengan epistemologi, sudah pastinya berlaku perbalahan dan juga peperangan yang tidak diingini. Akhir sekali, saya akan mengulas tentang kesan epistemologi terhadap negara. Kesannya adalah, kesan yang paling ketara kita boleh lihat adalah manusia mampu untuk memajukan negara. Hal ini kerana dengan adanya ilmu-ilmu pengetahuan yang amat tinggi dapat mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baru di dalam negara tersebut. Contohnya, para manusia membina rumah untuk dijadikan tempat tinggal, membina ubat-ubatan yang pelbagai untuk pelbagai jenis penyakit, serta membina banyak sekolah-sekolah dan juga bangunan-bangunan yang tinggi. Apabila wujudnya penciptaan ataupun rekaan yang dihasilkan oleh manusia, perkara ini dapat memberi kebaikan dan kemudahan kepada sesebuah negara sekaligus dapat menaikkan nama negara sebagai negara yang maju. Bagi poin yang seterusnya dalam slide kami, cadangan bagi mengelakkan epistemologi. Yang pertama, naik taraf pendidikan. Peningkatan dan penambahan subjek di sekolah swasta maupun kerajaan kepada pelajar agar dapat melahirkan pelajar yang berfikiran secara kritis dan kreatif dalam menentukan sesuatu fakta atau keputusan yang betul. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia telah mengubah sistem pembelajaran dengan memperkenalkan sistem kemahiran berfikiran aras tinggi iaitu KBAT. Sistem ini diterapkan kepada pelajar agar mereka dapat berfikir di luar kotak dan segala cadangan maupun idea yang diketengahkan akan dibahas dan disemak. Perkara ini sangat membantu dari segi pemikiran pelajar dan cara mereka mengetengahkan idea masing-masing serta dapat meningkatkan minat dalam pembelajaran. Justru itu, pelajar juga akan lebih tekun menganalisis sesuatu topik atau subjek untuk mengutarakan pandangan masing-masing. Maka perkara ini akan memberi dorongan kepada pelajar lain untuk bersama-sama berfikir secara kritis. Kedua, penguatkuasaan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Wahyu. Pada abad ke-21 telah wujudnya satu pemikiran yang daif di mana lahirnya agama sesat. Sebagai contoh, salah satu agama sesat yang dikenali di Malaysia ialah agama Ayah Pin
di mana pengikutnya telah menyembah dan mempercayai ajaran Ayah Pen kerana dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan mempunyai kerajaan langit. Daya pemikiran yang daif dan mudah diselewang ini telah melahirkan akidah yang sesat serta menunjukkan betapa mudahnya pemikiran sesetengah orang Melayu untuk berubah. Oleh kerana itu, penguatkuasaan undang-undang perlu dikuatkuasakan untuk mengekang sebarang penyelewengan ilmu dan tipu daya orang yang tidak berilmu seperti mewujudkan jawatan kuasa khas dan memperkasakan unit akidah bahagian dakwah. Kesannya, jawatan kuasa yang berperanan sebagai platform bagi menyalurkan maklumat kerja yang dilakukan terhadap sesuatu ajaran sesat dapat menangkap dan memberi penjelasan tentang mereka yang menyebar ajaran yang salah serta memberi kesedaran kepada yang daif dari segi pemikiran. Yang terakhir, menjalankan kempen kesedaran tentang ilmu pengetahuan. Kempen yang diurus oleh pihak yang khusus akan dijalankan untuk memberi kesedaran dan menyatakan kesan kepada ilmu yang diabaikan. Selain itu, dapat menerangkan secara terbuka dan lebih terperinci tentang konsep epistemologi Islam serta kesan buruk kepada sesebuah individu. Kesimpulannya, epistemologi sains Islam merangkumi ilmu ghaib, pendidikan iman dalam pengertiannya yang lebih luas, bukan hanya menekankan idea tentang kesatuan Tuhan, tetapi juga memberi makna kepada konsep pengetahuan ilmu itu sendiri. Sains menurut Islam yang disatukan secara khusus antara teori manusia sebagai makhluk Tuhan adalah sifatnya untuk berinteraksi dengan Tuhan sebagai penciptanya dengan sesama manusia dan alam semula jadi. Peradaban Barat pada masa kini berkembang dan semakin liar dengan pemikiran yang dikemukakan oleh para saintis Barat. Terbukti dengan perkembangan sains dan teknologi yang lebih jauh. Semakin cepat globalisasi semasa, yang pada masa ini budaya Oriental nampaknya mula terhakis. Yang ini beralih budaya Barat, iaitu cenderung untuk menjadi pemikiran bebas, iaitu liberal. Oleh itu, para sarjana muda harus segera menekankan perkara ini agar generasi akan datang masih dapat merasakan keindahan budaya dan pemikiran Oriental. Islam, kunci yang paling mendasar adalah bagaimana kita dapat merumuskan dan mengaplikasikan metodologi ilmiah Islam yang sesuai dan tepat seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itu, pembinaan epistemologi mulai sekarang mesti diperjelaskan dan pergunaannya yang tepat disesuaikan dengan asas-asas ajaran Islam. Dengan ini, menjadi harapan kita bahawa umat Islam hari ini akan terus berusaha mengembangkan kaedah pemikiran Islam yang sesuai yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Epistemologi Islam menurut Al-Quran adalah asas-asas pengetahuan yang sesuai berdasarkan wahyu Tuhan yang tidak menafikan kekuatan akal. Terima kasih kerana sudi menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.